Okey, Assalamualaikum, salam perjuangan. Selamat datang ke Ahia Ishak Show. anda bersama dengan Ahyat dalam program ini, dan Ahyat sebagai pengasas komuniti Pejuang Hartanah dan juga host untuk Pejuang Hartanah Podcast. Dan apa yang kita nak buat ni dalam podcast ni? Podcast ni adalah khas untuk peminat hartanah. Di manakah anda? Jelmakan diri anda. Kalau anda dapat dengar suara Ahyat ni, laungkan, saya pejuang hartanah. Okey. Oh, semangat ni. Dia geng-geng hartanah ni memang luar biasa. Dia tak biasa-biasa. Kenapa? Kerana kita cintakan hartanah ni. Dia adalah satu benda yang luar biasa, perlukan ilmu luar biasa, dan insya-Allah dia perlukan tindakan yang luar biasa juga. So, podcast ini saya nak buat khas untuk anda, peminat-peminat hartanah. Mungkin ada dua kategori. Anda sebagai pengguna hartanah itu sendiri. Anda mungkin pembeli, anda mungkin pelabur, you're the consumer. Dan mungkin anda dalam bidang, dalam industri hartanah itu sendiri. Mungkin anda pemaju hartanah, konsultan, mungkin anda ejen hartanah. Dia ada 3 ejen yang sangat-sangat penting. Ejen hartanah, ejen takaful, ejen pewarisan yang terlibat dalam dunia hartanah. But basically, anda adalah orang-orang yang minat pada hartanah. Orang yang minat hartanah ni, dia nak cari ilmu, dia nak cari konten pasal hartanah ni, dia bukan susah zaman sekarang ni. Tapi pada pendapat Ahyat, kita nak cari yang berkualiti, yang bermanfaat. Inilah objektif utama Ahyat nak buat podcast ini, khas untuk geng-geng hartanah, tapi nak menyampaikan ilmu yang bermanfaat, isu-isu semasa. Dan insya-Allah Ahyat merancang untuk menjemput sahabat-sahabat seperjuangan dengan Ahyat yang Ahyat dah kenal sekian lama, dan mungkin yang baru kenal. Mereka ni semua dalam bidang hartanah juga. Mereka ni orang-orang yang ada kepakaran masing-masing, ada kejayaan masing-masing. Ahyat juga nak menjemput orang-orang yang dah berjaya dalam dunia hartanah, dalam semua bidang-bidang yang tertentu itu, dan mereka boleh menjadi success story yang menjadikan inspirasi kepada anda, yang akan memberikan motivasi kepada anda. Kerana kadang-kadang dalam hidup ni kita just nak tengok, oh orang lain pun boleh berjaya, oh dia buat macam ni, dia buat macam tu. Itulah yang nak bawa orang-orang ini sebagai inspirasi dan mencetus semangat untuk anda mencipta kejayaan dan kekayaan dalam dunia hartanah. Ahyat juga mungkin nak panggil pakar-pakar tertentu, orang-orang ikon-ikon tertentu di dalam dunia hartanah, dan menjadi tetamu kepada Pejuang Hartanah Podcast untuk juga menjadi inspirasi kepada anda. So, itulah antara perancangan Ahyat khas untuk anda semua peminat-peminat hartanah. Dan topik-topik yang Ahyat nak bawakan ni dia menyeluruh. Dia cover. Inilah podcast. Dah tak payah carilah lagi tempat lain. Podcast yang akan mengulas dan mengupas dan membongkarkan semua ilmu yang di bawah langit ini, di bawah matahari ini, asalkan topiknya hartanah. Itu topik utama dia, topik hartanah. Dan Ahyat akan fokus kepada topik-topik mikro dia lagi. Sebagai contoh apa? Mungkin kewangan, financing, lepas tu undercon, subsale, lelong, teknik-teknik tertentu macam homestay, sublet, urus sewa, flip, rumah busuk. Kita nak ulas tu semua tu. Dan kita pun nak ulas topik-topik lain macam undang-undang tentang cukai, tentang akaun, tentang ekonomi, kerana dia sangat-sangat memberi kesan kepada hartanah, betul tak? Ekonomi dan personal finance lah. Itulah antara topik-topik. Rasa teruja? Adakah anda rasa teruja? Adakah anda rasa excited? Itulah yang Ahyat akan kupas topik-topiknya. Tapi kan, sebagai permulaan, Pejuang Hartanah Podcast ni, Ahyat pun nak kena perkenalkan diri. Kerana mungkin ada di antara anda yang belum kenal Ahyat lagi. So, kalau tak kenal tu nanti dia tak feel sebenarnya. Dan saya rasa kan, Ahyat rasa dia penting juga nak kenal siapa messenger dia, siapa yang menyampaikan ilmu ini. Kerana nanti anda akan faham kenapa Ahyat ada pandangan-pandangan tertentu. Kenapa perspektif Ahyat ni dia mungkin
berbeza. Itulah yang Ahiyat akan kongsikan dalam episod yang pertama ni, nak perkenalkan diri. Okey. So, nama diberi Ahiyat Khalid Sabri bin Ishak. So, boleh panggil Ahiyat Ishak. Orang ramai kenal Ahiyat Ishak. Ya, betul nama saya dalam IC. Memang dieja AHYAT. Ada orang pernah jumpa Ahiyat. Ahiyat, tunjuk sikit IC, betul ke nama Ahiyat? Terutamanya kawan-kawan Chinese saya. Kerana mereka ni dalam Chinese kan, Ahiyat ni number one. Ahiyat. Yat tu Cantonese kan. The number one. Lain macam tu kan. So, dia orang macam tak percaya. Dia orang ingat ni nama nickname yang Ahiyat nak namakan. Oh, Ahiyat ni nombor satu. So, Ahiyat gelar diri Ahiyat ni sebagai Ahiyat. Macam Chong, Fat. Tidak. Ni Ahiyat ni maksudnya hayat. Ahiyat Khalid Sabri bin Ishak ni, nama saya maksud dia kehidupan yang ikhlas dan sabar. Dekat belakang studio ni, di belakang tabir ni, ada juga orang yang sabar juga. Nanti saya akan perkenalkan dalam episod-episod yang akan datang. Okey, so Ahiyat Ishak nama diberi. Ahiyat ni boleh nak panggil apa ni? Ahiyat ni siapa ni sebenarnya? Ahiyat adalah seorang pendidik hartanah. Seorang pelabur hartanah. Kalau Ahiyat tak mendidik hartanah, macam dalam podcast ni, dalam social media, dalam program, dalam event, Ahiyat kalau tak mengajar dalam momen-momen itu, apa yang Ahiyat sedang buat? Ahiyat seorang usahawan dan seorang pelabur hartanah. Ahiyat sendiri melabur hartanah. So, ceritanya tahun inilah, bergantung kepada bila anda tonton podcast video ini dan dengar podcast ini, tahun 2023 ni genap 20 tahun. Alhamdulillah, dah 20 tahun Ahiyat melabur dalam hartanah. Pada tahun 2003, melabur hartanah pertama di satu tempat yang dinamakan Taman Ceras. Ada ke geng-geng ceras tu? Kalau ada geng-geng ceras, sebut Ceras. Okey. Alright. So, geng-geng ceras. Okey, saya beli hartanah yang pertama di Taman Ceras. Ceras Business Center. Akhirnya, Ahiyat pun ada 4 biji unit dekat sana. Yang unit pertama yang Ahiyat beli dulu, mungkin kena buat lah podcast khas hartanah Ahiyat yang pertama lah. But Ahiyat just share secara ringkas, at least anda dapat mengenali Ahiyat dan mungkin sedikit sejarah Ahiyat lah. So, service apartment tu Ahiyat beli lebih kurang 100 lebih ribu lebih sikit. Dan sehingga hari ini Ahiyat masih simpan dan masih disewakan. Alhamdulillah, hampir boleh dikatakan 99% tu terus disewa dan alhamdulillah positif cash flow lah. Cumanya property yang Ahiyat beli tu, nanti Ahiyat akan ceritakan dalam episod yang akan datang. Capital appreciation dia tak gempak sangat lah, tapi dia cash flow property lah. So that's a interesting story lah. So Ahiyat bermula dengan property tu dulu di Ceras, ya, di Ceras. Dan 20 tahun kemudian dah berpuluh-puluh hartanah yang Ahiyat beli. Dan fast forward pada tahun 2012, ya, 2012 daripada 2003 tu, maknanya 9 tahun kemudian lah. 9 tahun selepas Ahiyat melabur hartanah yang pertama, Ahiyat mula mengajar. So, dah mula mengajar lah, naik atas stage, mula mengajar tentang pelaburan hartanah. Tapi awal-awal dulu, Ahiyat mengajar dalam bahasa Inggeris. So, student-student awal dulu kebanyakannya Chinese, Malaysian Chinese. Ada juga student-student dari luar negara, dari South Korea, dari Germany, dari South Africa, dari Singapura. Itu Ahiyat adalah student-student international lah kan. So, sejak tahun 2012, Ahiyat dah mengajar lebih kurang 1,300 program. So, boleh bayangkan tak? 1,300 program sejak 11 tahun yang dulu. Kalau nak dipuratakan, Ahiyat mengajar lebih 100 program setiap tahun. Maksudnya, setiap minggu tu ada lebih dari 2 program. Sehingga hari ini dah 1,300 program dan alhamdulillah program-program ni dah sampai kepada lebih 50,000 student. Dan program-program ni mungkin program sendiri, program orang jemput,
Mungkin ada program yang kecil, program yang besar. Yang kecil ni mungkin ada 20 orang. Program besar mungkin ada 1,500 orang. Ada program online, ada program fizikal, ada program dalam Malaysia, ada program luar Malaysia. Alhamdulillah, Hayat pun selalu dijemput untuk bagi perkongsian hartanah di luar Malaysia juga. Dan itulah sedikit sebanyak. Dan sekarang ni dalam media, Alhamdulillah, media ni macam-macam media lah. Kat Malaysia ni lah, setakat kat Malaysia ni tidak ada media yang belum jemput Hayat. Bukan nak action, tapi nak bagi tahu fakta. Yang TV, radio, elektronik, bercetak, surat khabar, majalah, TV yang mainstream, TV yang tak mainstream, macam nak cakap tu expo, pemaju, universiti, kalau nak cakap media ni dalam Malaysia, luar Malaysia. So itulah Alhamdulillah. Dan nak bercerita tadi, siapa Hayat ni, saya kan bila nak tulis satu penerangan, Hayat ni siapa? Hayat pun nak ceritalah. Hayat ni seorang pengembara hartanah. Pengembara hartanah ni. Awal-awal dulu, Hayat ada buatlah YouTube video yang adalah ditonton oleh ratus orang dan berpuluh orang. Bukan ratus ribu orang, tapi bukan berpuluh ribu orang. Adalah yang awal-awal dulu, Hayat mengembara ke Spanyol, ke Portugal, ke Switzerland, Germany, Perancis, ke London, ke UK. Hayat buat video-video kembara hartanah. Hayat suka mengembara ke hartanah. I'll spend hundreds of thousands of ringgit, belanja duit sendiri, nak mengembara ke luar negara tu kerana apa? Kerana nak kenal, kerana nak kutip ilmu-ilmu di seluruh dunia. Kerana apa sahabat-sahabat semua? Bila Hayat dah pilih menjadi guru hartanah. Kan Hayat seorang pendidik hartanah, guru hartanah. So kalau Hayat dah buat keputusan itu, maka ilmu yang Hayat ada tak bolehlah setakat yang sama juga dengan student, yang sama juga dengan korang, yang sama juga dekat orang-orang Malaysia. Hayat kena adalah ilmu macam apa cerita hartanah dekat Indonesia, apa cerita hartanah dekat Singapura, dekat Brunei, dekat Thailand, dekat Vietnam. Hayat pun ada pergi Vietnam, dekat China. Bagaimana pula ceritanya di Eropah, Itali, Switzerland, ke Perancis, ke Portugal, ke Spanyol, ke Germany, Denmark, Austria, mana lagi? Ke of course UK, Britain itself kan. So bila Hayat dapat ilmu itu di semua tempat yang Hayat pergi ni, mengembara di seluruh dunia, maka ilmu yang Hayat ada, ilmu hartanah yang memang Hayat dah ada tu, dia dicabar. Kerana apa? Ada cerita-cerita yang sama dengan Malaysia. Ada cerita-cerita yang tak sama dengan Malaysia. Yang itu yang Hayat suka. So setiap kali Hayat mengembara, Hayat akan cari apa kesamaan pasaran hartanah di tempat-tempat itu dengan di Malaysia. Apa yang sama? Oh, sama je. Rakyat dia komplain pasal hartanah. Semua tempat yang Hayat pergi, tak ada satu negara yang Hayat pergi pun, rakyat dia tak komplain pasal hartanah. Yang best contoh kita pergi tengok kat London. Kalau kat London kan, ramainya rakyat dia komplain hartanah mahal. London kot, duit besar kot. Duit pound. Dan yang ni yang best rakyat dia komplain apa tau? Rakyat dia komplain orang asing datang ke negara dia, membeli hartanah dan menyebabkan hartanah lagi mahal. Bayangkan orang kat UK tu, duduk kat UK yang kita rasa macam Mak Saleh tinggi, hidung mancung, mata biru kan. Lepas tu duit besar, pound. Diorang pun komplain benda sama. Kalau anda pergi ke Australia, Hayat pergi ke Australia juga. Kalau anda pergi ke Australia juga, rakyat dia pun komplain. Orang asing datang ke negara dia, beli hartanah, lepas tu menyebabkan hartanah tu jadi mahal. Macam skrip sama je, macam lirik sama je, macam pernah dengar je lagu yang sama di Malaysia. Betul tak? So Hayat akan lihat apa yang sama kat luar negara, dan pada masa yang sama Hayat akan lihat apa yang berbeza. Apa yang berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. So sebagai contoh, ada hartanah yang permintaan dia berbeza.
Kerana sebagai contoh, dekat Switzerland, apa permintaan hartanah dekat Switzerland? Dia sangat berbeza dengan Malaysia. Dan siapa pembeli hartanah? Contohnya dekat zon 1 yang memang hardcore center of Switzerland kan. Zurich ke kan. So tempat-tempat macam tu, permintaan hartanah dia sangat berbeza. Game gelanggang hartanah dia sangat berbeza. Contohnya ayat pergi ke Mount Cortina kan, Mount Cortina di Italy. So game hartanah dekat atas-atas gunung tu macam mana? So satu rumah tu dia 1 juta ke 5 juta euro. Macam mana pula game hartanah kat situ? Dia berbeza. Tapi ada permintaan dan memang boleh buat duit pun dengan hartanah dekat tempat-tempat macam tu. Itulah ayat suka mengembara. Dan mengembara hartanah ni bukan holiday dengan anak ni. Holiday dengan family tu holiday lah juga. Tapi nak pergi ke tempat-tempat tertentu dan mengembara kepada hartanah. So ayat kena ceritakan benda ni supaya anda semua faham dari mana. Because kadang-kadang bila ayat ulas certain topik, nak kupas certain issues hartanah di Malaysia ni, ayat akan ambil pandangan dari luar. Kerana ayat sendiri pun dah biasa pergi ke luar negara nak melihat apa yang berlaku itu, dan ayat akan relatekan kembali kepada dunia hartanah. Itulah lebih kuranglah cerita ayat. So kalau nak ikutkan ayat ni asalnya dari keluarga yang biasa, yang middle income. Tidaklah miskin, tidaklah kaya. Dua-dua mak dan ayah ni penjawat awam. Mak saya dulu pun pernah jadi cikgu. Berapa tahun? Tak sampai 10 tahun lah. Sebelum dia pergi ke Kementerian Pelajaran. Ayah saya pun dulu penjawat awam. Penjawat awam untuk federal. Lepas tu dia ada pergi ke masuk balik ke Selangor. Dan itulah sejarah ayat ni masa kecil-kecil dulu. Nanti boleh juga cerita sejarah ayat sebagai satu topik. Topik hartanah, macam mana nak mencetus minat anak-anak tentang hartanah. Okay, tim. Ni tiba-tiba dapat idea ni. Itu satu topik. Tadi tu nak cerita pasal pengembaraan. Pengembaraan ayat ni nak kena buka balik cerita ni. Saya nak kena buka balik masa saya pergi ke Sepanyol macam mana hartanah dia cun, AWEX pun cun. AWEX cun tu lain cerita. Tapi lepas tu Portugal macam mana, Italy macam mana, saya jumpa couple yang buat bisnes hartanah dekat Bordeaux. Bordeaux ni bahaya jangan sebut tanpa R. Bordeaux, Perancis. So kena buat cerita-cerita macam tu. Nanti saya akan ceritalah macam mana nak, maybe topik macam mana nak wujudkan minat anak-anak tentang hartanah. So my parents dia macam tu lah, dia wujudkan minat pasal hartanah, dan itu yang saya akan kongsikan lagi lah. So apa lagi nak cerita tu? Ayat dulu sekolah dekat KL, dekat Bukit Nenas, St. John's Institution. Lepas tu sampai Form 3, Form 4 pergi ke MRSM. Siapa geng-geng MRSM balik pulau. Ayat balik pulau dulu. Dan lepas tu 2 tahun di sana. Lepas tu pergi ke sempat beberapa bulan di UM buat matrix. Dan akhirnya ke Uniten. Uniten ayat lebih 4 tahun buat IT. Saya ni nak cerita, saya ni orang lain belajar nak dapatkan degree IT 4 tahun. Tapi ayat kena ambil 6 tahun. Aduh, nanti kita boleh ceritalah juga. Dia bukan nak kata tak berapa pandai. Tapi tak tahulah. Mak yang suruh ambil IT kerana dia kata zaman akan datang ni semua IT. Tapi saya ni bukanlah orang yang nak bercakap dengan komputer. Saya ni suka dengan orang kan. Tapi kerana kita taat dengan permintaan ibu. So itulah ceritanya. Okay, ni lagi satu topik yang best. Siapa ni? Ikon dalam hidup. Ikon dan benchmark. Ibu dan bapa saya adalah ikon dalam hidup saya. So itulah ceritanya. Saya buat IT dekat Unit 10. Lepas tu, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, saya tak pernah kerja. Saya tak pernah makan gaji dengan orang. Terus berniaga sendiri. Masa universiti pun dah mula berniaga. Kita ada kafe dekat Puchong. Tolong mak kan. Tolong mak waktu cuti-cuti sekolah kan. Lepas tu jaga kantin sekolah. Saya memang jaga kantin sekolah lah.
dekat SS14 Subang Jaya. Itu pun boleh ada satu topik khas tu. Macam mana struggle. The struggle tu penting. Enjoy the journey. Apa tu? Enjoy the process. Enjoy the journey. So yang tu pun boleh jadi satu topik tu. Macam mana kita nak kena ada struggle dalam hidup. Dan struggle tu lah yang menyebabkan kita jadi kuat. Dan kita jadi siapa yang kita hari inilah kan. Okay, so itulah cerita dia sedikit. So macam-macam lah Hayat dah meniaga dulu. Macam-macam perniagaan. Ada yang untung, ada yang rugi ratus-ratus ribu kalau kumpul kan. Mungkin ada yang rugi berjuta ke mungkin tak sampai lah. Tapi rugi tu biasa syarikat yang tak menjadi, bisnes yang tak menjadi. Pernah nak jual stationery. Stationery tu seksa sangat because margin dia kecil. Lepas tu kena apa nak perkataan yang saya nak gunakan, kena hijack dengan supplier sendiri. Itulah, jangan berniaga benda yang kita jadi orang tengah. Orang tengah yang hanya menambahkan kos kepada pembeli. Itu bisnes yang menunggu kejatuhan. Kalau nak bisnes yang tak kekal lama, ialah jadi orang tengah yang hanya menambah kos kepada pembeli. Kan? Beli kilometriko, tak ingatlah berapa dia. Berapa agaknya? Berapa agaknya? 30-40 sen. Mungkin saya dah tak berapa ingat. Itu kita nak jual 70 sen. RM1. So, kita hanya menambahkan kos kepada pembeli. So, bila supplier jual terus kepada pembeli, macam mana harga Hayat nak lagi murah daripada aku pun ambil daripada dia pun jual kepada pembeli kita. Macam-macam berniaga Hayat pernah buat. Pernah berniaga nak jual tudung. Bayangkan, saya dah lah tak secomel Nilofa. Ada hati nak jual tudung. Dulu nak jual tudung, nak jual telekung. Tak jadilah Siti Khadijah tu. Macam-macam berniaga. Allahu Akbar. So, itulah perjalanan je. Tapi Alhamdulillah adalah bisnes-bisnes Hayat yang terus maju. Dan sampai ke hari ini, satu je yang sama. Hayat tetap sebagai seorang usahawan dan tetap sebagai seorang pencinta hartanah, peminat hartanah dan pelabur hartanah lah. So, I'm a pelabur hartanah. Dan itulah yang Hayat buat sebenarnya, sahabat-sahabat semua. Kenapa Hayat mengajar hartanah? Kerana ada satu perjuangan lah. So, inilah perjuangan Hayat. Hayat pada tahun 2013 asaskan komuniti pejuang hartanah. So, komuniti ni apa kerja dia? Memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu, orang Islam. Ni bukan NGO nak kena daftar persatuan, ada bayar yuran ke tidak. Tapi sekiranya anda tercetus semangat nak memperjuangkan pemilikan hartanah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, apa-apa level yang anda nak perjuangkan itu dah dianggap anda sebagai seorang pejuang hartanah. Of course, student-student Hayat, alumni program-program pejuang hartanah tu, itulah berbeza sedikit kan. Tapi inilah komuniti kita nak memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu, orang Islam. Dia memang fokus dan khusus. Hayat, orang lain tak boleh nak belajar ke? Hayat ada je student-student Chinese, yang non-Malay, yang dari negara-negara lain. Tapi Hayat nak fokus kepada orang kita ni. Kerana apa yang Hayat dapati, orang kita ni dia mungkin dia tak sedar sangat tentang hebatnya industri hartanah ni. Bestnya melabur hartanah ni kalau caranya betul kan. Dan kalaupun sedar, tapi dia mungkin tak cukup ilmu tu. Mungkin dia ada perasaan yang tak berapa best tentang dunia hartanah. Ini yang Hayat risau juga. So mungkin dia sedar tentang industri hartanah, tapi dia negatif tentang dunia hartanah. Mungkin dia benci dunia hartanah. Ini nak sampaikan dakwah ilmu hartanah kepada mereka lah ni. So inilah komuniti pejuang hartanah yang Hayat telah asaskan pada tahun 2013 dan bagaimana Hayat nak memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu, orang Islam. Caranya ialah dengan menyampaikan ilmu hartanah. Itulah dia. Dan cara Hayat rasa pada pandangan Hayat, ilmu yang nak disampaikan ni juga Hayat anggap sebagai dakwah. Kerana pemilikan hartanah bukan sekadar pemilikan hartanah di dunia, tetapi juga pemilikan hartanah sehingga ke hartanah yang paling agung, yang paling kita idam-idamkan, iaitu syurga Allah.
Now, guru ayat yang mendidik ayat tentang tadabbur Quran, Ustaz Fazrul, dia sebut sesuatu yang terus sentap dan rentap jiwa raga ayat. Dia kata apa? Bagus ayat memperjuangkan ini, bagus ayat ada pejuang hartanah, ini semua bagus. Tapi ayat sedar tak? Bila Allah bercerita tentang syurga dalam Al-Quran, Allah sedang bercerita tentang hartanah. Ini kata guru saya. Bila Allah bercerita, setiap kali Allah bercerita tentang syurga, Allah bercerita tentang hartanah. Hartanah yang kita idam-idamkan. Kerana kita yakin dan percaya kita ada Tuhan, dan kita percaya bahawa kita akan mati dan dibangkitkan semula, dan kita akan bertemu Allah di hari pembalasan nanti, dan kita tak nak neraka tu, kita nak syurga tu. So inilah perjuangan dalam komuniti kami juga, kejayaan dan kekayaan dalam hartanah di mana? Di dunia dan di akhirat. Ayat sangat-sangat sedih. Ini kebimbangan ayat. Kebimbangan ayat bila kita tidak menguasai hartanah. Kebimbangan ayat, anak-anak muda akan merempat di tanah air sendiri. Sampai boleh menitis air mata, tuan-tuan dan puan. Tapi bagaimana pula Ustaz Fazrul, dia tanya ayat. Ayat itu ayat dah rasa sedih dah. Anak cucu kita merempat di tanah air sendiri. Bagaimana nanti anak cucu keluarga kita sendiri merempat di akhirat. Di akhirat tu dia tidak ada tengah-tengah. Dia antara syurga dengan neraka. So macam mana ni ayat? Nak membawa pejuang-pejuang hartanah ni ke mana ni? Dia bukan sekadar kejayaan di dunia yang kita nak, tapi pastinya kejayaan yang abadi di syurga nanti. So, inilah dalam komuniti pejuang hartanah ni, kita nak belajar macam mana nak mencapai kekayaan dan kejayaan menggunakan hartanah. Supaya kita ni membeli dan melabur hartanah ni dengan bijak, dengan selamat dan menguntungkan. Dan kita nak menggunakan hartanah sebagai satu peralatan di ladang akhirat. Dunia ni kan ladang akhirat. Kerana bila kita usahakan ladang akhirat kita ni di dunia ini, maka ladang kita ni akan rimbun, akan segar, akan wangi. Kalau ada pokok-pokok buah-buahan tu, dia akan menghasilkan buah-buahan kan. Itulah ladang akhirat kita. Bayangkan kalau kita dah menggunakan satu peralatan yang dinamakan hartanah. Hartanah ni jadikan peralatan di ladang akhirat, dan nanti insya-Allah apabila kita bertemu Allah di hari pembalasan nanti, kita adalah hasil yang kita boleh tuai. Kalau ladang akhirat kita di dunia ini tak diusahakan, kita tidak menggunakan peralatan-peralatan yang Allah dah kurniakan kepada kita. Badan kita, panca indera kita, kebolehan kita, kemahiran kita, bisnes kita, pekerjaan kita, keluarga kita, hartanah dan sebagainya. Itu semua kan peralatan. Kalau kita tak gunakan dengan baik, maka nanti ladang akhirat kita di dunia ni, dia jadi apa? Kering, kontang. Dia tak rimbun, dia tidak menghijau, dia tumbuhan-tumbuhan yang kering, yang rapuh, yang mati. Nah, itu kita tak nak apabila kita pergi ke akhirat nanti. So, itulah sedikit perjuangan ayat dalam komuniti pejuang hartanah. Dan kita nak sampaikan ilmu hartanah agar anda dapat membeli hartanah dengan bijak, dengan selamat dan menguntungkan. So, inilah ceritanya. Daripada komuniti pejuang hartanah tu, ayat nak wujudkan podcast ini. Podcast ini kerana apa? Ayat nak melihat orang Melayu, orang Islam kita menguasai semula bidang hartanah. Dalam semua bidang. So, dia ada 3 tahap. Dia ada tahap yang industri hartanah tu, nak membuat hartanah tu. Mungkin pemaju, mungkin anda kontraktor, anda pembekal, anda konsultan. Itu nombor 1. Lepas tu, nombor 2 ni adalah ejen. Ejen yang nak menyampaikan, yang nak memberikan perkhidmatan hartanah itu, nak sampai kepada pembeli tu. So, ejen-ejen tu. So, mungkin anda ejen hartanah, ejen takaful. Takaful kan penting. Kita dah buat hutang, kita kena urus hutang kan. Ejen takaful dan juga ejen pewarisan. Ejen pewarisan. Okey. Dan nombor 3, kumpulan mana ni? Kita nak kuasai semula hartanah.
adalah mungkin pembeli atau pelabur hartanah. Itulah ayat nak melihat podcast ini menjadi pencetus kepada kita nak mewujudkan kesedaran tentang hartanah. Macam mana nak sedar tentang hartanah? Kita kena banyaklah perbualan tentang hartanah. Kita kena selalu mendengar kupasan-kupasan isu-isu semasa tentang hartanah. Itu yang Ayat nak buat. Dan insya-Allah podcast ini akan menjadi platform Ayat jemput pakar-pakar, sahabat-sahabat seperjuangan untuk bantu Ayat juga menyampaikan ilmu-ilmu yang khusus, menyampaikan pandangan mereka tentang dunia hartanah. Dan untuk siapa tuan-tuan dan puan? Untuk peminat hartanah. Mungkin anda dia ada dua kategori. Mungkin anda practitioner, professional dalam industri hartanah. Mungkin anda staff dalam pemaju, mungkin anda sales dalam pemaju, mungkin anda consultant, mungkin valuers, mungkin anda ejen hartanah sendiri. Okey, itu dalam dunia dunia hartanah itu sendiri. Tapi mungkin anda pencinta, peminat hartanah yang baru nak membeli hartanah, mungkin baru atau dah advance sekalipun, insya-Allah podcast ini adalah untuk anda. Dan Ayat harapkan anda terus enjoy kerana penyampaian untuk podcast ini adalah dengan cara yang enjoy, kita nak santai, kita nak high energy, kita nak memberikan inspirasi dan insya-Allah kita nak bagi ulasan-ulasan dan ilmu-ilmu yang anda boleh gunakan terus. Itulah yang kita nak buat dalam Pejuang Hartanah Podcast supaya anda boleh gunakan terus ilmu-ilmu ini. InsyaAllah itulah yang kita akan lakukan dalam Pejuang Hartanah Podcast. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dengan Ayat di mana anda berada. Mungkin anda dalam kereta. Dengar-dengarnya ramai orang dengar podcast dalam kereta kerana kesesakan traffic jam. Itu satu lagi topik kita nak kupas. Apa nak jadi ni dekat Malaysia ni yang kesesakan makin teruk. So mungkin anda yang pergi kerja, balik kerja memang minimum 1 jam atau 1 jam setengah. Memang cantik podcast ni kan. Lebih kurang timing macam tu. Dan bukan saja kita santai-santai, tapi dia memang akan insya-Allah syarat dengan ilmu yang bermanfaat. Ada juga ilmu yang mungkin tak relevan kepada kita, tapi insya-Allah Ayat akan kupaskan ilmu yang bermanfaat. So mungkin anda tengah jogging, tengah workout, tengah fitness, mungkin anda tengah night routine anda nak dengar perkongsian-perkongsian ilmu yang santai-santai ni sebelum tidur ke, sambil-sambil lipat baju ke, buat chores kat rumah. Dan Ayat apa sahaja yang anda lakukan, Ayat doakan yang terbaik bagi anda. Semoga anda mencapai kejayaan dan kekayaan di dunia dan di akhirat. Dan insya-Allah kita akan menguasai semula industri dan bidang hartanah ini bersama. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Okay, see you guys.